Bertemu kembali. Kembara Kenali Borneo diteruskan ke Bumi Kenyalang dan rakyat Miri menzahirkan keterujaan menanti ketibaan konvoi pasangan diraja. Vanessa Mering kongsikan situasi di sana. Silakan Vanessa. Baik, terima kasih Miza. Kehadiran ribuan masyarakat di Pantai Bungai Bekenu yang hendak bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah secara tidak langsung memberi limpahan rezeki kepada para penjajah dan penduduk kampung. Penjajah di Pantai Bunga, Suhaila Sabeh merasakan hujung minggu ini cukup istimewa kerana menerima kehadiran Seri Paduka Berdua ke kampung Pantai Bungai dan hasil jualan memberangsangkan buat semua penjajah. Macam hari ini agak meriah dan ramai yang sedang menyiapkan persiapan untuk bertamu dan banyak jualan yang akan naik hari dan saya amat mengharapkan pada hari ini jualan kami amat menggalakkan. Selain menikmati keindahan pantai yang cantik, pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai buah-buahan tempatan seperti durian, rambutan, langsat, bambangan. Banyak buah-buahan tempatan terutama sekarang. Begitu juga dengan suasana dan pelancong-pelancong dengan pantai yang cantik, indah sekali. Memang rezeki YDPA lah datang ke sini. Seperti di lokasi-lokasi Kembara Kenali Borneo sebelum ini, rakyat sentiasa teruja dan terus menyenangi pasangan diraja ini. Gembira, sangat gembira lah. Tak pernah yang sudah Agong datang ke kampung. Usai bertemu rakyat di Pantai Bungai, Yang di-Pertuan Agong bersama rombongan baginda telah berangkat ke Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu. Sementara itu, di kawasan Masjid Darul Falah, Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu telah mula dibanjiri penduduk yang menunggu ketibaan rombongan Kembara Kenali Borneo Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah. Sebaik tiba di Kampung Penan, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan untuk pengurniaan sumbangan bantuan kepada 100 asnaf. Rasa gembira kena orang datang bersubur-subur ke situ menunggu kedatangan Raja Permaisuri Agong dan Agong semuanya dari pukul 12 tadi lah orang dah berkusur-kusur. Amat meriah lah. Persiapan semuanya sudah semua lah. Kita hanya menunggu saja kedatangan Agong kita dengan Permaisuri. Asa pandang mata ingin mau tahu keadaan mun rasa berjumpa dengan Agong. Berasa tidak sabar untuk menunggu kedatangan Agong dan tak pernah sekali jumpa sekali seumur hidup baru inilah kenangan paling manis di kampung ini. Daulah tuanku. Rasa megah lah. Sampai ini bukan satu sejarah bagi Kampung Penan Muslim. Dari pukul berapa tadi? Lebih kurang jam 11 lebih. Ketibaan rombongan dijangka akan disambut pemangku Tuan Yang Terutama Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing dan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi. Kampung Penan Muslim Batu 10 merupakan sebuah perkampungan asal masyarakat Penan yang terletak di lebuhraya Pine Borneo, iaitu jajaran Simpang Nyabau, Simpang Bakun. Sebuah pusat pemuliaan Al-Quran Sibu telah dibuka di SK Agama Majlis Islam Sarawak Sibu, menjadikan pusat yang kelima seumpamanya diwujudkan di Sarawak. Mufti Sarawak Datuk Kipli bin Yassin berkata, pusat pemuliaan Al-Quran ini diusahakan pihak sekolah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sarawak dan Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi yang juga ada nangka Datuk Dr. Anwar Rapai. Jelasnya, pusat itu adalah tempat untuk memproses Al-Quran lama atau kertas mengandungi ayat Al-Quran sebelum abu daripada kertas-kertas ini dihantar ke laut di jarak yang dibenarkan dengan mengambil kira penjagaan alam sekitar. Dengan adanya pusat itu, ia akan memudahkan masyarakat setempat yang sebelum ini tidak mempunyai tempat khas untuk memproses Al-Quran lama atau yang sudah rosak. Sebab sebelum ini tak ada pusat seperti ini, jadi kita buat proses secara individu. Cuma yang apabila
kita lihat proses secara individu ni, kita bimbang takut dari sudut proses itu tidak menepati seperti yang telah kita putuskan dari sudut hukum syarak dan sebagainya, juga dari sudut SOP yang dibenarkan di negara kita. Beliau ditemui media pada perasmian program Seminar Al-Quran Peringkat Bahagian Sibu dan Pusat Pemuliaan Al-Quran Sibu di Sibu. Sementara itu, Guru Besar SK Agama Sibu Hajah Maria Musa memberitahu pihaknya mengalu-alukan orang ramai di Sibu untuk menggunakan pusat itu yang mempunyai relau khas bagi tujuan pemuliaan Al-Quran. Proses ini agak ambil masa sebab dalam kalau dah satu hari kita mungkin dapat menghapus dalam 30-40 kilo sahaja. Ia mengambil masa yang agak lama jugalah, that's why kita kena berperingkat membuat pelupus ataupun pemuliaan Al-Quran ini. Setakat ini 418 mushaf telah diurus dan seberat 327 kilogram. Dan proses ni mengambil masa setiap kali kita menghidupkan relau ni mengambil masa sehingga 30 jam juga baru selesai pembakaran, dikata sebagai sempurna lah. Mesin relau tersebut ditempah khas daripada Terengganu dan berharga RM28,500. Dana adalah sumbangan Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi yang juga adu nangka Datuk Dr. Anwar Rapai. Pondok relau pula yang dibina dengan kos RM20,000 adalah sumbangan guru, kaki tangan dan ibu bapa murid sekolah berkenaan. Sebanyak 43 isi rumah di Kampung Seruyuk, Sewuyau kini menikmati bekalan elektrik menerusi projek Additional OLED Applicant Fund ALAF yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi, projek dengan kos RM143,626 itu mula dilaksanakan pada September tahun lepas dan siap sepenuhnya Jun lalu. Jelasnya sehingga suku kedua tahun ini, sebanyak 13,699 isi rumah telah menikmati bekalan elektrik menerusi projek ALAF, manakala sebanyak 5,902 isi rumah kini dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Pada masa sama, pemohon di bawah sambungan skim elektrik luar bandar juga layak mendapat skim bantuan pendawaian dalam rumah di mana pemohon boleh membayar kos pendawaian dalaman secara ansuran selama 36 bulan melalui bil elektrik SEB. Datuk Julahi Narawi berucap menyempurnakan majlis perasmian projek ALAF Kampung Seruyuk di Sebuyak. Para belia khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samariang diseru mengambil peluang menyertai kursus-kursus kemahiran yang dianjurkan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, dengan kemahiran yang ada, belia yang menceburi bidang keusahawanan dapat menghasilkan produk yang boleh dipasarkan. Bagi tempoh jangka panjang, ia akan memberi impak yang positif terhadap ekonomi negara dan memaksimumkan potensi sumber daya tempatan. Beliau berucap pada majlis penutupan program kemahiran pasu bonsai simen dan program pembangunan usahawan komuniti di Dewan Semariang Batu di Kuching. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Kolej Komuniti Kuching, Subang Mandau. Sementara itu, Pengarah Kolej Komuniti Rosman Zulkifli memberitahu program kemahiran pembuatan pasu bonsai simen yang menggunakan barangan terpakai seperti kain amat wajar dilaksanakan untuk membantu belia mencana pendapatan sendiri. Actually, program 2 hari itu memang kita teruskan utamakan belia lah untuk memberikan skill ataupun kemahiran untuk membuat semin daripada pasu bonsai lah. Jadi tujuan tadi kita nak pastikan belia tu ada kemahiran tu adalah untuk menambahkan pendapatan daya bagi belia-belia yang sedang malah apa dia setidaknya boleh menggunakan kemahiran yang ada tu untuk menjana ialah untuk mengisi masa lapang sebagainya. Sementara itu, kedua-dua program tersebut dihadiri 45 peserta terdiri daripada ibu tunggal dan warga emas, belia dan ahli Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu dari kawasan Dun Samariang. Sarawak telah mengenal pasti 9 bahagian yang akan dijadikan venue acara bagi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, venue tersebut diputuskan dalam mesyuarat ketiga jawatan kuasa induk SUKMA Jumaat lepas.
Bahagian berkenaan ialah kucing serian Sri Aman Betong, Sibu, Bintulu, Miri, Mukah dan Sarike. Kita telah mengenal pasti venue-venue itu dan sekarang dalam proses untuk memilih konsultan dan juga kontraktor untuk membaik pulih dan juga menjadikan venue itu dapat digunakan pada sukma akan datang. Sebanyak 37 sukan dengan lebih 500 acara sukan akan dipertandingkan semasa sukan tersebut kelak. Menyentuh mengenai penyertaan Sarawak dalam acara tenis bagi Sukma 2024, beliau mendedahkan 9 pemain kini sedang menjalani latihan termasuk di luar negara bagi menyertai 6 kategori yang akan dipertandingkan di Kuching. Datuk Gerald ditemui selepas majlis penyampaian hadiah The 39 Premier Sarawak Cup ITF World Tennis Tour Junior di Kuching. Acara persorangan lelaki dimenangi pemain dari Singapura Bill Chan yang mengalahkan pemain Jerman Leven Mituch 6-0, 7-5-6-4. Persorangan wanita pula dimenangi Kenan Sawashiro dari Jepun setelah menewaskan pemain Thailand Lydia Podogirchani 6-3-6-1. Selain program penajaan dalam bentuk pinjaman dan biasiswa, Yayasan Sarawak juga telah memperuntukkan sejumlah 3.6 juta ringgit untuk program bantuan dan sumbangan bagi menaja program akademik dan bukan akademik di Sarawak. Menurut pengarah Yayasan Sarawak, Mersal Abang Rosli, dana itu disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan sekolah. Antara program yang ditaja menggunakan dana berkenaan adalah sumbangan am dan bantuan, program komuniti YS, penganjuran program Hari Kerjaya dan program kesedaran pendidikan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Hari Kerjaya, Pendidikan dan Hari Terbuka PPD Sibu di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sarawak, Louis Simon Peter. Kami di Yayasan Sarawak merasa bertuah di atas kepercayaan dan mandat yang telah diberikan oleh kerajaan negeri untuk bertindak sebagai fasilitator utama bagi tujuan penyampaian bantuan perkhidmatan pendidikan negeri ini. Ujarnya, Yayasan Sarawak juga telah membina jaringan dengan rakan-rakan strategik dalam usaha memastikan kumpulan sasar mereka mendapat faedah. Usaha strategik berkenaan dapat dilihat melalui kerjasama bersama semua pejabat daerah di seluruh Sarawak dalam penganjuran Expo Pendidikan Sarawak yang telah berjaya menarik lebih 13,000 penyertaan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.